Assalamualaikum dan salam sayang buat Malaysia, negara aku. Salam kemesraan, tanda perpaduan. Kalungan apresiasi buat pengundi acara, kombinasi Hakim Adil dan Saksama, para pendidik pencetus revolusi minda serta sidang hadirin pejuang negara sekalian. Hari ini saya akan mewarnai arena pidato dengan judul Rukun Negara Bukan Sekadar Laungan. Hadirin sekalian, rukun negara yang kita laungkan itu tercipta dari sebuah peristiwa yang menggemparkan pertiwi yang telah mencapai kemerdekaan. Peristiwa 13 Mei 1969, parti politik berasaskan kaum berbala sehingga tercetusnya rusuhan berdarah angkara sikap dengki yang bernanah. Rakyatnya, pada masa itu Barisan Pejuang Kemerdekaan tangkas membuka langkah mencipta sebuah panduan yang dapat mengekalkan kemakmuran dan keharmonian negara. Walhasil, pada 31 Ogos 1970, Rukun Negara telah diisytiharkan dan pentadbiran demokrasi dipulihkan. Menurut Dr. Syed Muhammad Nakir Al-Atas, rukun adalah prinsip asas yang mencerminkan nilai-nilai murni dan etika yang mengikat masyarakat kepada satu sistem yang tertib dan beradab. Rukun negara bukan sekadar laungan, ingin menyedarkan bahawa setiap baik lafaz yang kita laungkan itu perlu seiring dengan amalan yang kita laksanakan demi negara yang kita cintakan. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan, lindungan setiap amalan. Jika selami kembali tidak ada satu kitab pun. Dari sudut kepanjangan surah dalam kitab Al-Quran, pegangan umat Islam, kelebaran kitab Tripitaka, rujukan agama Buddha, kepelbagian-bagian kitab Veda, panduan agama Hindu maupun ketebalan kitab Bible, pedoman agama Kristen mengajak melakukan kejahatan. Setiap agama yang dianuti itu menjadi bimbingan agar penganutnya sentiasa berpaksi kepada kebaikan. Mari kita selusuri keadaan di Yaman. Dilihat berpegang kepada satu agama tetapi masih tidak dapat disatukan menjadi sebuah agama kerana perang saudara. Hakikatnya bukan sebuah agama yang sama pengikat seia sekata, tetapi nilai kefahaman agama setiap penganutnya menjadi penyelamat hubungan bersaudara. Tuntasnya rukun negara yang dicipta meletakkan pegangan agama sebagai perkara utama supaya setiap masyarakat sentiasa terpelihara tindak tanduknya, terhindar daripada perbuatan yang mampu mengganggu gugat perpaduan negara. Kedua, kesetiaan kepada raja, tonggak jiwa raga. Hadirin, masih ingat tak lagi kita kepada krisis tahun 2020? Peristiwa tersebut bukan sekadar pertukaran Perdana Menteri, tetapi nilai keutuhan sistem raja berperlembagaan yang kita sanjungi. Ketika suasana berdepan gelisah, rakyat berpeluh resah, negara menanggung lelah. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Wari Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tangkas mengorak langkah. Tidak pula kita lupa dengan sejarah pejuang Datuk Maharaja Lela sanggup dihukum gantung demi bangsa bermaruah. Lieutenant Adnan rela syahid dari menyerah kalah dan seluruh anggota polis serta tentera rela berkorban demi negara tumpahnya darah. Bukti teguhnya setia kepada negara walau berjuang penuh sengsara. Ironinya, setiap kesetiaan raja dan negara bukan sekadar simbolik tetapi warisan darah bermaruah bangsa. Biar putih tulang, jangan putih mata. Biar berkorban hingga habis usaha, jangan kalah kerana tiada daya. Ketiga, keluhuran perlembagaan mengikat kepercayaan. Merungkai sejarah yang hampir hilangnya tanah, mulut disembat besi, tangan diikat duri, kaki digari mati. Tiada siapa yang berani memberi simpati kerana tidak temurai janji pembela diri dan peritiwi. Perlembagaan Persekutuan Malaysia menyatakan hak individu dari
hierarki terbawah hingga teratas tanpa ada yang terkecuali supaya dapat dinuruti seikhlas hati. Menurut data dari Jabatan Perpaduan Negara 2023, Malaysia kekal sebagai negara pelbagai kaum yang stabil dan dirantau ASEAN. Dengan indeks harmoni sosial melebihi 80%, inilah hasil daripada perlembagaan yang menyatakan semua individu adalah sama di sisi undang-undang. Keharmonian yang kita bina pada hari ini hasil daripada kepercayaan yang terlahir daripada ikatan perlembagaan dalam satu janji sepenuh hati tanpa dengki dan iri dalam diri. Hadirin dan hadirat sekalian, kesimpulannya, rukun negara bukan sekadar laungan, satu pegangan mengikat kepercayaan, landasan setiap amalan dan keutuhan sebuah perpaduan. Ayolah rakan dan taulan, sahabat dan saingan, lupakan beza lebuhkan menerima. Kita berjalan seiring, kita melangkah ke hadapan. Percayalah, rukun negara diamalkan, negara bangsa sejahtera dapat dikekalkan. Tidak mengapa kita hilang emas berguni, tetapi jangan sekali kita hilang bangsa yang kita cintai. Sekian, terima kasih.